Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam video penerangan PDPR Bab 2 Sejarah Tingkatan 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Hari ini kita nak fokus pada tajuk seterusnya iaitu perkara 2.2 iaitu kegiatan ekonomi. Okey. Pertempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu dibuktikan melalui penemuan arkeologi seperti yang kamu dah belajar semasa di tingkatan 1. Okey, masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan hasil laut, perlombongan dan juga pembuatan. Okey, jadi kita nak teruskan, kita nak tengok satu-satu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Cikgu harap kamu dah bersedia untuk belajar pada hari ini ya. Okey, dalam bidang pertanian ya. Pada peringkat awal, pertanian bertujuan untuk menyara diri sahaja. Namun setelah terdapat lebihan ya hasil pertanian, hasil pertanian tersebut akan dipasarkan dan dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dengan pertanian. Okey. Jadi masyarakat Alam Melayu sebahagian besarnya terlibat dengan penanaman padi. Okey. Okey, cikgu dah nyatakan di situ tanaman padi. Kerajaan yang terlibat adalah Funan, Champa, Angkor, Majapahit dan Sriwijaya. Okey. Dalam buku teks kamu di muka surat 28 kamu boleh rujuk ada gambar-gambar juga, dan begitu juga muka surat 29 yang menyokong tentang bidang pertanian masyarakat Kerajaan Alam Melayu ya. Okey. Kita pergi masyarakat Funan, Kerajaan Angkor membina barir untuk menyimpan air. Okey. Dalam bahagian penanaman padi ni, Kerajaan Angkor telah membina barir untuk menyimpan air. Kerajaan Champa ada ketua air bagi setiap kawasan, setiap kampung untuk menyelenggara terusan dan daik. Kerajaan Majapahit ada Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas yang memainkan peranan penting untuk mengairi kawasan pertanian dalam Kerajaan Majapahit, dan mereka telah membina sistem pengairan ya. Okey. Dan bagi Kerajaan Sriwijaya pula, tanaman padi ini merupakan tanaman utama okey di kawasan pedalaman Palembang, terutamanya di kawasan Tanah Tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. Okey. Pada muka surat 28 buku teks kamu ada gambar rajah padi ditanam di kawasan tanah tinggi atau bukit yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres atau relung. Okey, di sebelah bawah ni pula ada glossary. Jadi cikgu sebut tentang Kerajaan Champa yang ada menyelenggara, ketua air menyelenggara terusan dan daik. So daik ni maksudnya ialah benteng ataupun tembok panjang yang dibuat daripada tanah untuk tujuannya menahan air dan mencegah banjir. Okey. Di sebelah kanan dalam slide ini, cikgu cikgu sertakan bersama QR code Cikgu dah QR code kan bagi kamu muka surat 28 tu tentang barir Itu adalah gambar barir. Sebuah kolam air yang besar dibina sejak zaman pemerintahan Raja Suryavarman I di Angkor. Hari ini kita panggil Kemboja ataupun Cambodia Okey. Barir ni boleh menampung 30 hingga 50 juta meter padu air. Pembinaannya bertujuan untuk pengairan ke sawah padi. Selain itu, barir juga penting ketika Angkor menghadapi musim kemarau yang panjang. Okey. Pembinaan barir ini sangat penting kerana ia menjadi pemangkin kepada kegiatan pertanian dalam Kerajaan Angkor demi menampung keperluan makanan yang mencukupi untuk rakyatnya. Okey. Tapi pada hari ini, barir lebih popular sebagai tempat mandi awam dan aktiviti menggunakan bot oleh penduduk tempatan dan juga pelancong asing. Okey. Seterusnya, masih dalam bidang pertanian,
Selain daripada penanaman padi tadi, kerajaan alam Melayu juga terdapat ya di alam Melayu bunga cengkeh yang ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala Pulau Bandar dan ladi hitam di Sumatera dan kawasan Jawa ya. Okey. Selain daripada itu juga ada kegiatan pertanian yang lain yang diamalkan, yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu seperti penanaman pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayur-sayuran dan buah-buahan, menangkap ikan di sawah, paya dan sungai serta mencari kulit kura-kura. Okey. Cikgu letakkan juga, cikgu ambil terus daripada buku teks kamu, gambar buah pala, gambar bunga cengkeh dan juga lada hitam. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks semula muka surat 29. Okey. Nasi merupakan makanan ruji penduduk alam Melayu. Okey, oleh sebab itu tanaman padilah menjadi keutamaan dalam bidang pertanian ni ya. Okey, jadi hanya di bahagian kepulauan alam Melayu, bunga cengkeh, buah pala dan lada hitam ni tadi ditanam sebagai tanaman dagangan. Okey. Seterusnya kita tengok pada kegiatan perdagangan pula ekonomi bahagian perdagangan. Okey. Perdagangan juga merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi kerajaan alam Melayu dan barangan dari alam Melayu menjadi tarikan pada pedagang dari luar. Okey. Faktor yang menyebabkan berkembangnya perdagangan di alam Melayu ialah kedudukan alam Melayu di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Dan faktor yang kedua, terdapatnya kemudahan pelabuhan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan, kawasan berjual beli dan tempat membaiki kapal ya. Okey. Selain daripada itu, ada juga info di sini yang kamu perlu tahu ya sebagai pengetahuan am. Dalam kerajaan Sriwijaya, di pelabuhan kerajaan Sriwijaya ada jawatan Tuan Watak Wurah. Peranan dia ialah sebagai penyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan. Okey, ini maksudnya kerja di pelabuhan ya. Okey. Di sini juga cikgu ambil terus daripada buku teks pelabuhan penting di dalam kerajaan alam Melayu dan juga barang yang didagangkan. Okey, kita ambil contoh ya. Kalau kamu tengok secara keseluruhannya, kebanyakan barang dagangan lebih kurang sama ya. Ada damar, ada kapur baru, cendana, gaharu, gading gajah, beras, emas, perak, sumbu badak, mutiara, rumpai laut, madu, rotan, minyak sayuran, madu lebah lilin lebah, buah pelaga. Apa lagi yang cikgu tak sebut? Ikan, kulit penyu, okey, rotan, emas dan biji timah. Okey, serta rempah ratus yang biasa kita dah sebut tadi, seperti lada hitam, buah pala dan juga bunga cengkeh kan. Okey. Cikgu sebut beberapa contoh kerajaan Funan, pelabuhannya Okyo, pelabuhan kerajaan Champa, Turan, Kamran, Seri Banoi dan Maliti. Kerajaan Sriwijaya, pelabuhan penting di Palembang. Kerajaan Angkor, Yasodarapura. Kerajaan Majapahit ada Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Kerajaan Kedah Tua, Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dan Kerajaan Gangga Negara, Pelabuhan Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput. Okey. Seterusnya, masih dalam kegiatan perdagangan, di muka surat 31, pedagang-pedagang luar ni yang sering berdagang dengan alam Melayu ialah pedagang dari China, India, Arab dan Parsi. Mereka ni membawa barang dagangan mereka untuk dijual di alam Melayu dan
nak bawa balik tu dia tukar dengan barangan daripada alam Melayu. Okay, kita ambil contoh daripada Cina. Mereka membawa sutera, tembikar, pinggan dan mangkuk, payung, gula dan gendang. Okay, sebaliknya bila nak balik tu mereka cuba membeli dan mendapatkan barangan yang mempunyai nilai perubatan daripada alam Melayu. Dari pedagang India pula, mereka membawa kain kapas, tembikar dan batu berharga seperti akik dan karnelian. Okey. Sebaliknya mereka mendapatkan kain sutera daripada China dan rempah. Cikgu salah eja tu dan rempah, gaharu dan kapur barus daripada alam Melayu. Okey. Manakala pedagang daripada Arab dan Parsi membawa tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik dan mendapatkan rempah, membeli rempah dan kayu wangi yang didagangkan untuk didagangkan semula ke tanah Arab dan Rom. Okey. Di situ juga cikgu letakkan gambar di sebelah kanan kamu tu, ada gambar rempah sebagai barang dagangan utama dari alam Melayu. Kemudian damar ni adalah sejenis lilin madu, mangkuk zaman dinasti Tang dan juga jenis-jenis manik. Okey. Seterusnya, kegiatan hasil hutan memungut hasil hutan dan memungut hasil laut. Okey. Pada peringkat awal, masyarakat kerajaan alam Melayu menjalankan kegiatan mengutip hasil hutan dan hasil laut ni bagi kegunaan mereka sendiri juga. Namun bila ada lebihan hasil berkembang menjadi barangan dagangan. Okey, seterusnya kawasan pertempatan tersebut bila dah berkembang jadi barang dagangan, kawasan pertempatan berkembang pula menjadi kawasan perdagangan. Okey. Dan hasil hutan dan hasil laut yang mendapat permintaan tinggi seperti dalam muka surat 32 tu, cikgu ambil gambar terus juga cikgu bawa dalam slide. Gaharu, sarang burung, rotan dan kapur barus untuk hasil hutan. Manakala untuk hasil laut ada gamat, rumpai laut dan juga mutiara. Okey. Kamu boleh baca semula daripada buku teks muka surat 32, kegunaan gaharu, kegunaan sarang burung, rotan dan juga kapur barus serta gamat, rumpai laut dan mutiara. Okey, sebagai contoh kita sebut mutiara dijadikan sebagai barang hiasan, gamat untuk bahan makanan dan perubatan dan juga rumpai laut sebagai makanan Rotan pula adalah digunakan sebagai bahan binaan dan juga barang kraft tangan. Okey. Kapur barus digunakan sebagai bahan pewangi. Hasil hutan gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan juga perubatan. Sarang burung untuk kesihatan dan perubatan. Jadi hasil hutan dan hasil laut ni dikatakan mendapat permintaan yang tinggi kerana mempunyai pelbagai kegunaan yang kita sebut tadi sebagai sumber makanan, ubat-ubatan, wangian, perhiasan dan juga bahan binaan. Okey. Dan seterusnya kita tengok pada kegiatan pelombongan dan pembuatan. Okey. Pada peringkat awal, kegiatan pelombongan adalah dijalankan secara mendulang, secara kecil-kecilan Okey. Melibatkan pelombongan emas, perak dan biji besi. Okey. Manakala bidang pembuatan melibatkan pembuatan membuat barang-barang harian dan juga barang mewah seperti perhiasan emas, cuka kelapa, pembuatan garam dan juga pembuatan tembikar. Okey. Ini cikgu sebut ni kamu boleh tengok semula di muka surat 33. Okey. Kita boleh tengok dalam bidang pelombongan, emas berlaku di kerajaan Champa di mana emas dilombong di kawasan pegunungan Hu, diangkut biji besi dilombong di pegunungan Phnom Dek,
dan juga di Campar, Perak, di Lombong, di Indrapura dan kawasan di antara Amarawati dan juga Vijaya. Di situ adalah gambar emas, perak dan juga biji besi. Kemudian bidang pembuatan, masyarakat kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi dan emas untuk membuat barang perhiasan. Masyarakat Campar mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Masyarakat Campar juga mahir dalam pembuatan barangan tembikar, dan Majapahit membuat garam, gula dan minyak. Di samping itu mereka mengusahakan pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. Okey. So apa yang kita boleh sebut di sini, kekayaan sumber alam di alam Melayu menyebabkan pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Ini adalah juga disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah mengurus sumber alam dan kegigihan rakyat bekerja telah memakmurkan alam Melayu. Oleh sebab itu, kita harus bijak memanfaatkan dan mengurus alam sekitar untuk memajukan diri dan negara. Jadi, setakat ni, apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita belajar tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat alam Melayu. Okey, iaitu yang melibatkan pertanian, kegiatan perdagangan, memungut hasil hutan dan hasil laut, perlombongan dan juga pembuatan. Okey, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan sambung pembelajaran kita pada masa akan datang. Okey, sekian dahulu. Terima kasih.